Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha dari World Trade Center Kuala Lumpur. Ini agenda awani. Pada malam ini kita akan membuat sedikit analisis berkaitan dengan keputusan STPM tahun 2020 dan sekali lagi ini merupakan kohort ataupun batch yang terpaksa menghadapi beberapa kali penangguhan dan mereka juga antara calon seperti calon SPM 2020 yang mengharungi persiapan untuk menduduki peperiksaan besar STPM ini dengan situasi pandemik COVID-19 yang kita sudah lalui sejak awal tahun 2020. Dan keputusan baru diumumkan beberapa hari yang lalu. Jadi pada malam ini kita akan melihat dari aspek prestasi calon-calon 2020, analisis berkaitan dengan pemarkahan ataupun assessment yang dilakukan kepada subjek-subjek utama bagi STPM dan begitu juga prestasi calon-calon sama ada di luar bandar dan juga calon bandar. Adakah purata nilai grade kumulatif mereka ataupun PNGK lebih baik berbanding tahun 2019? Jadi untuk kita membincangkan perkara ini, pastinya kita akan merujuk kepada organisasi, lembaga ataupun majlis yang mengendalikan STPM ini, iaitu Majlis Peperiksaan Malaysia. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini kita akan bersama dengan Tuan Haji Muhammad Fauzi bin Daud Haji Muhammad Kasim, Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia. Assalamualaikum Tuan Haji Fauzi, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Fauzi, mungkin bagi sedikit latar belakang calon STPM 2020. Kalau kita rujuk kepada calon SPM 2020, kita tahu juga mereka lah antara calon yang istimewa kerana istimewanya mereka berhadapan dengan situasi getir, sukar dan penangguhan beberapa kali peperiksaan SPM. Tetapi mungkin saya rasa STPM juga menghadapi situasi yang sama. Mungkin sedikit latar calon 2020, Tuan Haji. Ya, terima kasih pihak Astro Awani. Terima kasih menjemput saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Apa yang dilalui oleh pelajar-pelajar SPM, sebenarnya pelajar-pelajar STPM juga melaluinya. Dengan keadaan pandemiknya, keadaan exam tarikh ditangguh dan berbagai-bagai lagi lah. Namun demikian, saya bersyukur kerana pelajar-pelajar tingkatan 6 ini dia lebih dewasa. Dan pembelajaran tingkatan 6 dia adalah berbentuk semester. Jadi dengan adanya pembelajaran berbentuk semester dan format modular ini, mereka lebih banyak dapat membaca dan membuat homework secara kumpulan online ataupun secara sendirian. Sebab STPM ini ialah berbeza dengan SPM yang mana dia perlu menjawab dengan banyak membaca, dengan berhujah, dan alhamdulillah saya lihat guru-guru juga telah memberikan komitmen yang sangat tinggi. Terima kasih kepada guru-guru. Dan ini saya ingat membantu pelajar-pelajar tingkatan 6 walaupun dalam keadaan pandemik. InsyaAllah. Okey, dalam situasi begitu, apakah persiapan dan juga norma baru yang disiapsiagakan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia untuk memastikan calon STPM tingkatan 6 ini dapat menduduki dengan selamat dan juga selesa, kerana kita tahu ini merupakan satu peperiksaan besar yang diduduki ketika pandemik yang begitu serius. Begitu juga SPM. Jadi apa persiapan dan juga penambahbaikan oleh Majlis Peperiksaan untuk memberikan keselesaan, keselamatan dan mereka boleh duduk dengan selamat walaupun mereka ada yang dikuarantinkan, ada yang positif COVID-19 dan sebagainya. Mungkin reaksi Tuan Haji Fauzi tentang itu. Ya. Pertamanya kita memang ikut SOP, iaitu panduan yang ditetapkan untuk menjalankan peperiksaan awam dalam keadaan pandemik. Yang keduanya, itu adalah amanah yang saya perlu galas bahawa mereka cukup PDP-nya 20 minggu. Dan ketiganya, kita telah menyusunkan tarikh-tarikh peperiksaan itu agar kurikulumnya sempurna dan kita juga membuat satu alternatif. Sekiranya pelajar-pelajar ini terkesan oleh COVID, maka kita membuat satu lagi peperiksaan yang dipanggilkan jadual ganti selepas jadual yang asal telah berjalan. Menarik. Kita orang kata pun hargai
pengorbanan dan juga kesiapsiagaan Majlis Peperiksaan untuk memberikan ruang calon STPM, pastinya mereka dapat menduduki peperiksaan mereka. Tentang pentaksiran, mungkin Tuan Haji Fauzi nak jelaskan, adakah pentaksiran 2020 ini masih mengikut penilaian standard dan piawaian yang sedia ada yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia ataupun bagaimana? Ya, kita tidak boleh kompromi tentang standard dan kualiti. So, STPM 2020 juga adalah sama standardnya dengan STPM yang telah berlalu. Yang mana setiap semester selepas peperiksaan, kita akan kumpulkan markah-markah ini dan sistem modular seperti anda semua tahu, kita akan campurkan keputusan terbaik semester 1 atau ulangan 1 dengan semester 2 ataupun ulangan 2 dengan semester 3 dan juga kerja khusus yang mana kita empowerment-kan kepada guru-guru di sekolah. So keempat-empat ini kita campurkan, ambil result yang terbaik, maka dia akan menjadi STPM keseluruhannya yang telah kita umumkan baru-baru ini. Maka setiap semester kita ada satu mesyuarat dipanggil standard fixing. Yang mana mesyuarat standard fixing ini akan dihadiri oleh wakil Cambridge Assessment United Kingdom. Ini tak boleh lagi. Mereka akan kawal A itu sebenarnya di mana kita bagi, B di mana, C di mana dan D di mana. Kawalan ini menyebabkan mutu STPM ini sama standard. Kalau dia adalah A pada tahun 2020, kualiti A dia sama dengan tahun-tahun lepas. Maka itu Cambridge Assessment United Kingdom sanggup memberikan surat membenarkan MPM mencetak sijil STPM itu dengan meletakkan di belakang sijil STPM itu bahawa STPM ini setara dengan A-level UK. Itulah. Jadi saya berasa gembira kita tidak kompromi dengan standard dan juga pemeriksaan. Ya. Ya. Berkaitan dengan persiapan ataupun adakah pelajar calon STPM tingkatan 6 ini diberikan masa yang mencukupi, walaupun Tuan Haji Fauzi dah jelaskan sedikit di awal tadi, tetapi kita tahu pada tahun 2020 banyak kali kita menghadapi PKP. Apabila PKP, sekolah terpaksa ditutup dan pelajar tidak dibenarkan hadir ke sekolah secara fizikal. Begitu juga ada juga peperiksaan percubaan. Kalau SPM ada yang sempat melakukan peperiksaan percubaan, ada yang tidak sempat. Tetapi bagi pelajar STPM tingkatan 6, adakah mereka benar-benar mencukupi untuk menduduki sebelum peperiksaan sebenar diberikan ataupun dijalankan ke atas mereka, Tuan Haji Fauzi? Ya, Alhamdulillah. Kalau saudara lihat, STPM ini kita anjak jauh sedikit daripada SPM. SPM dah habis, tetapi STPM masih lagi belum ikut jadual peperiksaannya. Maka itu, Alhamdulillah, kiraan saya bersama dengan pegawai saya, kita nak pastikan bahawa sukatan pelajaran peperiksaan STPM ini telah dapat disempurnakan dengan baik, iaitu satu semester 20 minggu dan barulah kita membuat peperiksaan. Maka itulah peperiksaan asalnya 2020 itu patutnya berlaku pada November-Disember, telah dianjak kepada tahun berikutnya. Lepas tu tengok lagi tak sempurna, anjak lagi. Dengan ini saya Alhamdulillah bahawa memang persiapan dari segi PDP dan kesempurnaan kurikulum itu telah dapat kita sesuaikan dan exam telah berjalan mengikut jadual yang telah ditetapkan walaupun bertangguh berkali-kali. Alhamdulillah pelajar dapat membuatnya dengan baik dan tidak adalah peristiwa-peristiwa yang negatif. Dari feedback ataupun reaksi laporan yang diterima oleh majlis peperiksaan daripada sekolah ataupun calon-calon ketika mereka PDPR di rumah dan perkara ini mungkin untuk tahun 2021 itu akan ada penambahbaikan ataupun pengalaman 2020 itu akan mengajar majlis peperiksaan supaya anak-anak kita benar-benar bersedia. Jadi apa perkara yang Tuan Haji rasa perlu diberi perhatian untuk calon tahun 2021 ini dari pengalaman anak-anak kita yang melakukan persiapan ataupun melakukan PDPR ketika di rumah pada tahun 2020 yang mungkin perlu diberi perhatian untuk calon tahun ini dan juga para guru mereka? Ya, calon 2020 ialah pertama kali menghadapi pandemik, tapi mereka dapat atasinya. Untuk calon 2021, mereka hendaklah bersedia. Jangan kita lagi membuat andaian, okey, tajuk ini perlu habis 2 minggu. Tajuk berikutnya habis 2 minggu berikutnya.
So, kita hendaklah bersedia dengan menggandakan. Kalau kita ada peluang, kalau dalam PDPR kita boleh buat mungkin pada waktu-waktu Sabtu Ahad ke bersama dengan kawan-kawan, sebab Form 6 ini, dia pembelajarannya lebih kepada berkongsi ilmu. Macam kita di universiti membuat tutorial. Jadi saya mohon kemungkinan persiapan-persiapan yang ini harus kita lihat, tidak boleh lagi kita atur secara rigid, tapi kita kena fleksibelkan. Mungkin kalau kita berjaya selesaikan 1 minggu, maka kita hendaklah pergi ke minggu berikutnya topik yang lain. Jadi itu satu. Yang kedua, saya lihat tingkatan 6 ini, apabila dia berkongsi dengan rakan-rakan, ilmu tu lagi banyak. Dia tidak mungkin macam kita terlalu personal. Kemudiannya guru-guru memberi bimbing. Jadi saya bersyukur kerana tingkatan 6 ini dia lebih dewasa dan kematangannya dalam menguraikan sesuatu lebih ilmiah dan lebih baiklah. Jadi itulah nasihat saya, bahawa kita tak boleh lagi, kita tak tentu lagi COVID ni macam mana. Kita hendaklah bersedia daripada awal dan membuat perancangan yang lebih fleksibel. Ya. Dari aspek calon STPM 2020, berapa ramai yang menduduki dan juga dari aspek aliran yang mereka ambil, sama ada aliran sains tulen ataupun aliran sains sosial, mungkin ada pecahan yang menarik boleh kita kongsikan, Tuan Haji Fauzi? Ya, tahun ini 2020 pendaftaran calon ada kurang berbanding dengan 2019. Yang mana pada tahun ini kehadiran calon hanya 42,983. Dan ini kalau kita lihat tahun lepas kehadirannya 44,823. Jadi ada penurunan sebanyak 4.11% atau lebih kurang 1,840 calon. Yang ini sebenarnya biasa. Kadang-kadang kita dapat kenaikan, kadang-kadang kita dapat penurunan mengikut tahun-tahun tertentu. Dari segi aliran, ada dua aliran STPM ini. Satu aliran sains sosial ataupun arts dan satu lagi aliran sains. Aliran sains sosial memang ramai yang mengambil STPM ini, iaitu kita dapati lebih kurang 39,320. Berbanding aliran sains hanya 3,663. Adapun kenapa aliran sains ini kecil? Kerana kebanyakan calon SPM ini dia telah memilih ke saluran lain daripada saluran STPM. Maka ini lumrah dan kebanyakan selepas SPM memang banyak yang pergi ke aliran sains sosial. Ya. Dari aspek prestasi keseluruhan ataupun pencapaian keseluruhan calon STPM ataupun tingkatan 6 2020, mungkin ramai juga terperanjat ataupun surprise dengan keputusan yang agak sama berbanding 2019. Itu diumumkan oleh pihak Majlis Perperiksaan Malaysia baru-baru ini. Tetapi keseluruhan yang mungkin Tuan Haji boleh bagi sedikit analisis yang lebih terperinci berkaitan dengan prestasi pelajar sains ataupun sains sosial ataupun luar bandar dan di bandar. Silakan Tuan Haji. Ya. Dari segi keseluruhan STPM, tahun 2020 purata nilai grade keseluruhannya atau PNGK-nya adalah 2.78. Berbanding tahun lepas, PNGK-nya 2.77. Iaitu ada peningkatan kecil 0.01. Peningkatan yang kecil ini kita boleh sebut pencapaiannya adalah sama dengan 2019 kerana perbezaan 0.01 tidak membawa signifikan yang besar. Itu dari segi analisis. Tetapi dia tetap meningkat, iaitu kecil 0.01. Berbanding dengan calon sains sosial dan juga calon sains sosial ada peningkatan. Berbanding dengan calon sains ada sedikit penurunan. Namun demikian, perkara ini tidak menjejaskan keseluruhan STPM masing-masing. Dari segi bandar dan luar bandar, kita mencatatkan bandar lebih baik daripada luar bandar, iaitu pada tahun 2020, bandar adalah 2.80, manakala luar bandar 2.78, iaitu dia menjarak kecil juga 0.02. Tetapi kalau kita membandingkannya dengan tahun sebelumnya, iaitu 2019 dengan 2020, dia adalah sama
beza bandar dengan Luana iaitu 0.02. Ya. Okey, mungkin Tuan Haji nak ulas sedikit. Ada juga pakar pendidikan yang membuat berpandangan bahawa ketika kita mengalami pandemik dan ketika sekolah ditutup lebih banyak daripada sekolah dibuka dan pelajar bergelut dengan isu mental, persiapan yang mungkin tidak seberapa dan penangguhan beberapa kali, termasuk juga peperiksaan STPM ini, mengapa prestasi dikatakan lebih kurang sama dengan 2019 dan prestasi pelajar luar bandar pun agak lebih baik berbanding pelajar bandar kalau dari aspek mereka yang mendapat PNGK yang lebih baik di pelajar, saya maksudkan pelajar miskin. Jadi mungkin Tuan Haji nak komen, nak ulas tentang itu. Dari segi STPM, bandar memang lebih baik daripada luar bandar. Itu fakta. Dari segi mental, bagaimana calon, dia sangat menarik kalau ada pihak universiti boleh buat kajian tentang ini. Dalam keadaan pandemik ini, keadaan mental pelajar, keadaan emosi, keadaan macam-macam lah dengan pertangguhan ini. Tapi pelajar kita STPM masih dapat maintain pencapaiannya yang lebih kurang sama pada 2019 untuk SPM. Jadi perkara ini kena ada satu kajian lah yang meneliti. Bagaimana pelajar kita ini duduk di rumah ataupun bersemuka yang tidak lama di sekolah tapi mereka mampu. Satu yang secara kasar saya lihat ialah apabila rakyat ni, Malaysia ni, kalau dia terdesak, dia akan buat terbaik. Ini terbukti kalau rakyat Malaysia ni, dia seorang-seorang kat luar negara, dia dapat first class honours. Dia menjadi pelajar terbaik lah. Ini pandangan kasar saya lah. Jadi dalam keadaan yang macam ni, student form 6, dia menggandakan lagi usia dia. Itu perlu kajian lah. Ini pandangan kasar saja. Ya. Adakah majlis peperiksaan terbuka untuk mengaturkan perbincangan analisis keputusan ini? Kerana ini satu sejarah juga yang mungkin dapat dikongsikan angka-angka ini kepada pakar-pakar pendidikan kita terutama di universiti untuk kita bergerak ke hadapan. Adakah MPM bersedia untuk memberi ruang ini? Ya, kita punya ahli majlis ataupun lembaga pengelola MPM adalah kesemua naib-naib chancellor universiti awam. Dan ini pada pagi sebelum kita mengumumkan keputusan, kita telah bermesyuarat dengan lembaga pengelola dan mereka juga sangat berminat bagaimana data-data ini boleh kita kaji, boleh kita kongsi dapatannya, bagamana SPM 2020 ini ataupun peperiksaan-peperiksaan lain yang boleh menarik minat ataupun boleh menjadi satu garis panduan dan dapatan yang baik. MPM tidak ada masalah asalkan perkara-perkara yang tidak menyentuh sensitiviti yang termaktub dalam akta, yang itu kita akan bincanglah. Dari aspek mata pelajaran, mungkin Tuan Haji Fauzi nak jelaskan dari aspek peningkatan ataupun penurunan subjek-subjek yang diberikan ataupun yang ditawarkan untuk calon STPM 2020. Mungkin nak jelaskan tentang itu? Kita menawarkan 23 mata pelajaran. STPM adalah sijil terbuka. Tetapi pengajian am adalah wajib. Maknanya, pelajar boleh mengambil 5 mata pelajaran maksimum, berarti 4 campur 1 pengajian am. Atau mereka mengambil 4 mata pelajaran, iaitu minimum, maknanya dia mengambil 3 mata pelajaran campur 1. Masuk sijil terbuka, makna pelajar ni dia boleh mengambil, dia nak ambil sejarah, dia nak ambil biologi, dia nak ambil seni visual, dia boleh campur. Asalkan pengajian am adalah wajib. Dalam SPM 2020, kita dari dulu mengambil pendekatan antarabangsa. Sekiranya mata itu tidak lebih daripada 3 ataupun tidak kurang daripada 3, contohnya kalau dia dapat 8, dulu dapat 5, maknanya dia melebih 3, maka itu kita anggap naik. Ataupun dia dapat 8, tiba-tiba tahun ini dapat 5, maknanya dia turun 3, itu kita anggap turun. Tetapi kalau dia range dalam 3, kita menganggap dia sama dengan 2019 punya prestasi. Untuk 2020, hanya ada satu saja mata pelajaran yang naik melebihi 3 mata, iaitu Literature in English. Manakala yang menurun, ada satu saja mata pelajaran,
iaitu Mathematics C. Yang lain-lain itu, dia kita anggap sama. Maknanya daripada 23 mata pelajaran itu, ada 21 mata pelajaran adalah sama prestasinya dengan tahun 2019. Ya. Dari aspek mata pelajaran baru, mungkin Tuan Haji nak jelaskan ada penambahan mata pelajaran baru yang ditawarkan oleh MPM kepada calon STPM 2020? Ya, terima kasih. Ini sangat menarik. Pada 2020 ini, maknanya 2 tahun lepas, kita telah membuat satu tawaran mata pelajaran baru yang dipanggil Tahfiz Al-Quran. Dan kita ada 69 calon. Dan tahun ini, sangat menggembirakan. Alhamdulillah. Daripada 69 calon ini, 63 calon telah tahfiz. Telah hafaz 30 juzuk Al-Quran. Jadi untuk itu, MPM akan mengeluarkan sijil khas, iaitu sijil hafazan kepada 63 calon yang telah hafaz 30 juzuk selain STPM punya sijil. Maka calon-calon ini, dia boleh menggunakan sijil STPM untuk pergi ke Jordan ke, Saudi ke, Kuwait dan lain-lain dengan menunjukkan juga mereka ini telah hafaz 30 juzuk. Alhamdulillah. Menarik. Itu satu penambahbaikan. Adakah ada kesinambungan untuk calon ataupun mata pelajaran baru ditawarkan MPM untuk calon 2021 pula? Buat masa ini tak ada. Kita kekal 23 mata pelajaran. Tetapi kita sentiasa dinamik dan menerima secara terbuka. Dan proses-proses mata pelajaran baru kita akan kaji dari semasa ke semasa. Dari aspek kerjasama MPM dan juga Cambridge Assessment International Education UK, ini merupakan piawaian bertaraf antarabangsa yang sudah pun dimeterai kolaborasinya sejak sekian lama MPM. Jadi mungkin kita nak tahu peranan Cambridge tentang keputusan dan juga piawaian yang diletakkan oleh MPM ini, kerana ramai juga masih beranggapan bahawa STPM ini satu jurusan ataupun laluan yang kelas kedua berbanding mereka memasuki foundation atau matrikulasi ataupun terus ke diploma. Dan kenapa ini perlu diterangkan ataupun dijelaskan kepada pelajar bahawa STPM mempunyai piawaian yang tinggi, tidak ada kompromi dalam hal meningkatkan kualiti, dan MPM sentiasa melakukan penambahbaikan, meningkatkan kerjasama dengan Cambridge Assessment ini? Ya, terima kasih. Ini sebenarnya kerjasama dengan Cambridge Assessment ini telah mula lagi lama, iaitu masa kita buat HSC. HSC ini memang kita dah mula dengan Cambridge Assessment. Masa itu dalam bahasa Inggeris. Kemudiannya kita tukar kepada STP. Akhirnya pada 1980, Cambridge sendiri mengesyorkan kepada kerajaan supaya adakan satu badan peperiksaan. Maka wujudlah Majlis Peperiksaan Malaysia dengan STPM-nya dikendalikan penuh oleh Majlis Peperiksaan Malaysia pada 1982. Maka kolaborasi dengan pihak Cambridge ini telah lama. Dan standard STPM ini, kenapa standard phishing-nya ada wakil daripada Cambridge Assessment UK? Kerana STPM ini boleh digunakan untuk masuk ke universiti luar negara. Ini testimoni yang telah ada lama. Dan banyak pelajar-pelajar kita yang berada di Cambridge, berada di Oxford, berada di Harvard dan sebagainya, mereka menggunakan STPM. Bahkan, kalau kita pergi ke UK, mereka nak bahasa Inggerisnya IELTS. Tetapi, apabila kita memaklumkan mereka telah mendapat sijil MUET yang dikenalikan juga oleh MPM dengan Band 5, maka mereka waive, tak payah ambil IELTS. Ini satu kebanggaan. Sebenarnya STPM ini adalah produk Malaysia. Sijil brand Malaysia yang patut kita banggakan. Dan dia adalah percuma untuk anak-anak Malaysia. Maka itu, banyakkan daripada anak Malaysia, sekiranya mereka ingin pergi belajar luar negara, mereka, kalau Universiti Otago New Zealand tu, dia punya syarat saya tengok 3C, tanpa pengajaran. Sedangkan di dalam negara, kita perlukan pengajaran sebab kita mahukan keterampilan pada anak-anak didik kita. Jadi kalaulah pelajar ini, dia duduk mohon kepada universiti awam, dia juga boleh menggunakan STPM ini masuk ke universiti luar negara. Ini satu kebanggaan dan testimoni ini banyak. Kita ada banyak testimoni yang telah belajar di Jordan, di Turki, di Taiwan. Memang banyak. Di New Zealand, di Australia menggunakan STPM. Jadi kemungkinan penerangan ini tidak sampai kepada rakyat Malaysia lebih meluas. Maka itu MPM telah mengesyorkan program Jom Dok
STPM. Jom duduk STPM. Sebab tagline yang saya perkenalkan STPM ini, satu, dia percuma. Kedua, dia boleh digunakan untuk mohon ke luar negara. Bahkan sekarang ni dengan MUET juga, ramai ataupun banyak negara-negara di luar itu boleh waive bahasa Inggeris dengan menggunakan MUET pula. Jadi, kita tengah berusaha supaya ibu bapa, Persatuan Ibu Bapa dan Guru memahami bahawa STPM ini bukanlah sijil yang kelas 2 seperti saudara sebutkan tadi. Sebenarnya itu satu persepsi. Dan ramai daripada pelajar-pelajar yang masuk universiti melalui STPM mendapat kebanggaan daripada pihak universiti, pihak-pihak pensyarah kerana kematangan dan kebolehan mereka di universiti. Ya. Terima kasih. Saya amat berbangga. Saya salah seorang alumni STPM, Tuan Haji Fauzi. Dan saya berjumpa dengan alumni STPM di Harvard dan juga di MIT, Massachusetts Institute of Technology, mengambil fizik bahan dan berada di Universiti Ivy League. Saya amat berbangga. Inilah orang kata pun hasil produk STPM. Saya berjumpa mereka 3-4 tahun lalu dan saya merasakan mereka selayaknya berada di universiti yang terbaik itu kerana menggunakan kelayakan STPM di peringkat tingkatan 6. Terima kasih Tuan Haji Fauzi. Tuan Haji Fauzi bin Daud Haji Muhammad Kasim, Ketua Eksekutif Majlis Peperiksa Malaysia. Kita membuat analisis keputusan STPM 2020. InsyaAllah Tuan Haji Fauzi, jika ada peluang lagi kita akan berbicara lagi di agenda awal ni, ya, untuk kita bagikan sedikit lagi orang kata pun persiapan STPM untuk tahun 2021 pula. Sekian, Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.